Saya Profesor Madya Dr. Abdul Kadir Abdul Karim dari Pusat Reproduktif Termaju Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis bersama saya di studio iDoctor. Jadi rawatan IVF ini merupakan istilah yang diberikan kepada rawatan bayi tabung uji secara umum. Ia melibatkan rawatan di mana doktor itu sendiri mengambil telur ataupun oocyte daripada pesakit itu, kita keluarkan dan kita bawa ke dalam makmal. Di dalam makmal, apa yang kita lakukan ialah mengambil sperma yang telah dihasilkan oleh suami dan kita akan terus senyawakan di dalam makmal tersebut. Dalam proses ini, apabila kita telah senyawakan di dalam makmal, kita akan meletakkan semula kembali ke dalam rahim pesakit tersebut. So, secara umumnya ini merupakan rawatan bayi tabung uji. Ia ada variasi di mana mungkin setengah pesakit pernah dengar apa beza rawatan IVF atau ICSI. Dalam rawatan ICSI, cuma kelainannya apabila telur itu telah dikeluarkan, di mana dalam IVF kita hanya biarkan sperma itu senyawakan sendiri telur tersebut, tapi dalam rawatan ICSI, pakar embryologi itu sendiri akan menyuntik sperma yang telah dipilih ke dalam oocyte itu ataupun telur itu. Sehari selepas itu mereka akan melihat sama ada persenyawaan telah berlaku, dan bila persenyawaan telah berlaku, dia akan dibiarkan untuk membesar selama 3 hingga 5 hari sebelum kami meletakkan kembali ke dalam rahim ibu. So, secara umumnya itulah rawatan IVF yang dimaksudkan. Jadi, kriteria pesakit ni memang soalan yang selalu saya terima. Jadi, ada pesakit yang boleh melakukan pelbagai jenis rawatan seperti permanian berhadas ataupun kita panggil time sexual intercourse, di mana pesakit tersebut dan pasangannya mengadakan hubungan seksual pada waktu yang telah ditetapkan. Namun ada juga pesakit yang rawatannya mesti IVF sahaja, di mana rawatan yang lain tidak sesuai. Jadi kriteria bagi pesakit-pesakit ini ialah sebenarnya mereka mempunyai masalah tube falopio, ya, di mana apabila dilakukan ujian untuk mengenal pasti sama ada tube falopio mereka tersumbat, didapati tube falopio mereka telah tersumbat. Jadi ini merupakan indikasi atau kriteria utama untuk pasangan itu untuk terus menjalani rawatan IVF. Ada juga sebab-sebab ataupun kriteria-kriteria lain, iaitu seperti pasangan-pasangan yang telah mencuba rawatan-rawatan lain seperti bersama sendiri pada waktu yang telah dirancang ataupun permanian berhadas beberapa kali yang tidak berjaya, mereka ini juga boleh melakukan rawatan IVF selepas itu. Ada juga kriteria seperti pasangan yang telah lanjut usianya dan tidak mempunyai masa, ataupun pasangan yang bila kita kenal pasti mempunyai baki telur yang sangat kurang di mana ovulasi tidak berlaku setiap bulan. So, pasangan-pasangan ini juga disarankan untuk menjalani rawatan IVF. Ada juga pasangan-pasangan di mana pasangan suaminya mengalami masalah sperma yang teruk, di mana tidak mampu mengeluarkan air mani ataupun mengeluarkan air mani yang tidak mempunyai sperma di dalamnya. Ini juga merupakan salah satu lagi indikasi yang menyebabkan pasangan tersebut memang memerlukan rawatan IVF atau ICSI ini. Proses rawatan IVF ini secara umumnya daripada peringkat pertama sampai peringkat terakhir mengambil lebih kurang 19 hari. Secara umumnya, apabila mereka memulakan rawatan pada hari pertama atau hari kedua, mereka akan memula mengambil ubat, sama ada mengambil ubat secara pemakanan ataupun suntikan. Ini bergantung kepada pakar kesuburan tersebut. Setelah mereka mengambil atau semasa mereka mengambil ubat-ubatan ini, mereka juga akan dipantau secara penjejakan folikel ataupun kita panggil follicle tracking, dan kebiasaannya bermula lebih kurang pada hari ke-8 atau pada hari ke-9. Kita akan memantau pembesaran folikel-folikel ataupun telur-telur ini untuk memastikan bahawa respon adalah seperti yang diharapkan. Jika respon telur adalah seperti diharapkan, kebiasaannya lebih kurang 90% pada hari ke-11 atau hari ke-12 telur-telur ini sudah cukup besar. Pada hari tersebut kita akan
merancang dan memberikan suatu suntikan untuk mematangkan telur-telur ini, dan 36 jam kemudian kita akan melakukan satu proses penguripan telur ataupun kita panggil oocyte retrieval. Dalam proses ini, apa yang berlaku ialah pesakit itu datang setelah berpuasa selama 6 jam. Kita akan bagikan ubat tahan sakit dan ubat tidur ataupun ubat bius penuh, dan kita akan melakukan sedotan terhadap telur itu menggunakan sejenis jarum yang terus semasa kita melakukan scan daripada transvaginal. Setelah koleksi telur ini, kita akan berikan telur ini kepada pakar embryologis, di mana dalam makmal mereka akan melakukan proses IVF itu ataupun ICSI dan melihatkan sama ada telur-telur ini akan tersenyawa kebesokan harinya. Jika persenyawaan telah berlaku, kita akan biarkan dia berkembang secara sendiri di dalam makmal menggunakan media-media yang telah disediakan, dan apabila telur-telur tersebut atau embrio ini telah membesar pada kualiti yang bagus pada hari yang ketiga atau hari kelima, kita akan melakukan proses embrio transfer atau kita meletakkan balik embrio ini ke dalam rahim wanita tersebut. So, secara umumnya inilah proses IVF dari peringkat stimulasi, kutipan telur dan peletakan balik telur. Sekiranya terdapat banyak embrio-embrio, hanya satu atau dua saja embrio akan diletakkan ke dalam rahim, sementara yang selebihnya akan dibekukan dan boleh digunakan pada masa-masa yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi kejayaan IVF banyak sekali. Tapi saya akan terangkan faktor-faktor utama yang kita perlu perhatikan adalah secara umumnya 60 hingga 70% merupakan faktor embrio itu sendiri, dan 30 hingga 40% mungkin faktor-faktor lain sama ada rahim ataupun kesan radang atau jangkitan pada pesakit tersebut. Pada faktor yang besar iaitu faktor embrio, faktor yang utama yang selalu kita nyatakan pada pesakit ialah faktor kualiti telur, dan ini berkadar terus atau berkait rapat dengan usia pasangan wanita tersebut, kerana kajian-kajian telah pun dilakukan dan didapati faktor ataupun peratusan kejayaan adalah berkadar terus ataupun hampir selari dengan faktor usia pasangan wanita tersebut. Saranan saya pada pasangan-pasangan di luar yang ingin melakukan proses IVF, yang pertama sekali haruslah mendapat nasihat doktor pakar kesuburan secepat mungkin. Mereka harus menjalani penilaian adakah rawatan IVF ini yang paling sesuai bagi mereka. Jika rawatan kesuburan secara IVF adalah yang paling sesuai bagi mereka, mereka seharusnya cuba dari saat itu membaca sendiri dan cuba memahami proses tersebut, kerana apabila pasangan tersebut memahami proses tersebut dengan sendiri, mereka akan lebih mudah dan lebih fokus dalam persediaan rawatan IVF tersebut. Saranan yang kedua ialah dari segi persediaan kendiri, iaitu mengamalkan gaya hidup sihat. Pasangan tersebut, terutamanya pasangan wanita, boleh cuba mengambil suplemen-suplemen seperti folic acid dan juga suplemen-suplemen yang disarankan oleh doktor pakar kesuburan. Ini juga akan memudahkan atau boleh meningkatkan kadar kejayaan proses IVF tersebut.